Maknanya untuk topik ini kita cuma ada dua subtopik je. Ini masih sambung tajuk differentiation. Tapi ini kita akan bincang application lah. Yang pertama kita akan bincang extremum problem, yang kedua rate of change. Ini sebenarnya sebahagiannya kita dah belajar masa di sekolah. Okey, yang pertama kita tengok extremum. Extremum ni maksudnya yang ada bincang maximum minimum. Yang ada mem belakang tu, itu maksudnya extremum tu. Maknanya kita akan bincang bagaimana kita nak cari maximum point, minimum point. Okey. Kita tengok apa kaedah dia. Okey, extremum problem. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu beberapa istilah. Okey, yang pertama kita tengok tertiary number. Tertiary number. Kalau kita nak dapatkan tertiary number, kita hanya gunakan syarat first derivative sama dengan kosong. Okey. Ini kalau di sekolah kita panggil apa? Titik pegun. Titik pegun kan? Ingat lagi ni? Okey. Jadi kita ada istilah yang pertama tertiary number. Kalau nak dapatkan tertiary number, kita gunakan syarat first derivative equal to 0. Okey, ataupun kita gunakan f prime x equal to 0. Okey, kemudian kita tengok ada satu lagi istilah dia panggil critical number. Critical number ni pula dia akan gunakan dua syarat. Critical number ni dia akan gunakan dua syarat. Yang pertama, kita guna sama seperti yang tertiary punya. Yang ni. Ini kita gunakan syarat tertiary number. Tertiary number. Syarat yang pertama tadi. Kalau critical number, dia ada yang ni pertama. Kemudian yang kedua, kita gunakan f prime x does not exist. Does not exist. Maknanya kalau kita ke number ni dia lagi meluas lah. Lagi meluas. Okey. Jadi kalau tertiary number, soalan minta find the tertiary number, maka kita gunakan syarat yang pertama je. F prime x equal to 0. Gunakan syarat ni, kita akan dapat nilai x. Nilai x tu kemungkinannya adalah tertiary number. Kalau soalan kata find the critical number, maka kita akan gunakan dua syarat lah. Okey. Okey, kita tengok apa yang dipanggil critical number. Okey, critical number ni kita tahu bila di puncak, kalau yang berada di atas ni, ini kita panggil maximum point. Tak? Ni maximum, kemudian kita akan ada minimum point. Okey, jadi kalau critical number ni kita akan gunakan dua syarat. Syarat yang pertama, pertama ni kita panggil tertiary point. Tertiary, maksudnya yang bentuk maksimum yang macam ni lah. Ada maksimum, ada minimum. Itu dia panggil tertiary number. Kalau point lah. Okey. Maksudnya maksimum minimum tu dia akan bentuk curve. Akan bentuk curve macam ni lah. Kemudian ada satu lagi ni. Ini pun kita boleh panggil dia sebagai minimum point ni. Tapi dia punya graf dia, bucu dia tajam. Bucu dia tajam. Tapi masih dipanggil minimum. Nak tahu yang ni, kita gunakan syarat first derivative does not exist. Okey, jadi kalau kita nak cari critical number, kita kena gunakan dua syarat. Maksudnya critical number ni tempat berlakunya maximum minimum. Semana maximum tu bentuk macam ni, bentuk curve ni, ataupun minimum tu dia bentuk curve ataupun bucu tajam ni. Kalau bucu tajam ni, ini pun minimum ni. Itu kita gunakan syarat does not exist. Okey, itu dipanggil critical number. Kalau tertiary number, yang ni, yang bentuk curve ni, itu dia panggil tertiary number. Okey, ini istilah. Kalau kita nak tahu nilai x saja, itu dia panggil critical number. Nak tahu nilai x, itu dia panggil critical number. Kalau kita nak tahu nilai y, itu dia panggil critical value. Ini istilah ni. Okay, kalau tengah soalan find the critical number, maksudnya kita kena nyatakan nilai x saja. Tak payah nilai y. Kalau katakan find the critical value, itu merujuk kepada berapa nilai y. Okey. X tu dia panggil critical number, y itu dia panggil critical value. Istilah dia. Kalau katakan find the critical point, itu maksudnya kita kena nyatakan koordinat x and y. Okay, tengok bentuk soalan.
Nampak critical point maksudnya kita akan nyatakan nilai X dan Y. So hati-hati dengan soalan, dia punya istilah dia sama ada guna number, value ataupun point. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, muka surat 148. Okey. Jadi kita ingat soalan dia find the critical points. Maknanya kita mesti dapatkan nilai X dan Y. Sebab dia sebut point. Bila sebut critical maksudnya kita akan gunakan dua syarat. Yang pertama first derivative equal to 0, berapa nilai X. Kemudian syarat yang kedua, first derivative does not exist. Biasanya does not exist ni, ini kalau graf kita dalam bentuk fraction. Ini kalau kita nak senang ingat. Ini biasanya kalau kita jumpa soalan katakan y equals to 3 over x plus 2. Kalau kita jumpa yang macam ni kan, macam ni, ini maksud dia kita perlu buat yang kedua ni. Kalau setakat polinomial je, kita hanya buat yang pertama cukup. Sebab yang kedua tu tak ada. Okey, kalau setakat polinomial maksud dia kuasa 3, kuasa 4, kuasa 10. Okey. Okey. Jadi kita akan differentiate. Jadi step yang pertama kita akan differentiate. Kemudian kita nak dapatkan critical number dulu. Critical number, ingat critical number tu adalah X. Dengan cara kita ambil first derivative sama dengan kosong. First derivative sama dengan kosong. Kita akan tengok berapa nilai X. So kita akan dapat 2 nilai X lah. 2 nilai X. Ini kita panggil, ni istilah dia. Ini yang kita panggil critical value. Critical bukan value, ni number. Kalau value tu maksud dia nilai Y. Okey. Jadi maksud dia critical number ni, ini tempat berlakunya maximum minimum. Kemungkinan je ni. Maximum minimum akan berlaku di sini. Okey. Kalau kita gunakan syarat ni, maksud dia maximum minimum tu dia bentuk curve lah. Sama ada maximum atau minimum. Kalau kita gunakan syarat yang pertama ni. Ni dia panggil tertiary number. Okay. Ini kita boleh panggil spesifik tertiary number. Okay. Kalau critical number, kita akan tengok dua keadaan. Okey. Boleh ke sekarang ni? Hello? Boleh. Boleh. Okey, kemudian untuk f prime x exist domain lah. Okey, maknanya sekarang ni sepatutnya bila sebut critical kita mesti guna dua syarat tadi. Sepatutnya mestilah guna syarat yang pertama first derivative sama dengan kosong, berapa nilai x. Ni yang kita buat tadi ni. Tapi syarat yang kedua ni tak payahlah buat. F prime x does not exist. Kan, ini tak payah buat sebab function kita bukannya bentuk pecahan. Kan? Jadi kita hanya buat yang ni je. Walaupun dia macam cara macam kita nak jawab soalan find the tertiary point. Tertiary point inilah. Okey. Jadi tengok bentuk function yang dia beri. Kalau bentuk function yang dia beri tu mungkin dalam bentuk fraction, kemungkinan kita akan buat dua ni lah. Okey, bergantung pada soalan. Kemudian nak dapatkan nilai y. Maksudnya bila kita dapat x sama dengan negatif 1, kita gantilah dalam y. Gantikan dalam y. Negatif 1 gantikan. So ganti kat sini. Negatif 1 kuasa 3 tolak 3 darab negatif 1 tambah 2. Sepatutnya kamu akan dapat 4. Kemudian kamu teruskan lagi. Gantikan pula bila x dengan nilai 1. So f1 berapa? So kamu gantilah. Kamu gantikan, mesti dapat kosong. Okey. Daripada situ nanti barulah kita dapat critical points. Bila sebut critical point, dia mesti dalam bentuk koordinat. Mesti dalam bentuk koordinat. Kenapa kita perlu cari critical point? Sebab kita nak tahu maksimum dan minimum tu kemungkinan berlaku di mana. Ini kemungkinan je ni. Belum sah lagi ni. Okey. Kita dah ada 2 point. Kita tak pasti mana satu ni. Adakah ada 2 maksimum? Adakah satu maksimum, satu minimum? Okey. Itu nanti kita akan tengok. Yang pertama kita cari dulu di mana berlakunya maksimum minimum. Okey, boleh setakat ni?
Okey, boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini pun sama juga. Soalan ni dia tanya find the critical points. Maksud dia kita mesti guna dua syarat sepatutnya. Critical point dia mesti guna dua syarat. Yang pertama, first derivative equal to 0. Berapa nilai x? Yang kedua, first derivative does not exist. Masa bila? Okey, kalau macam ni kita akan buat sebelah je. Sebab dia polynomial. Okey, so kita akan differentiate seperti biasa, kemudian kita factorize. Jangan buat, ada juga pelajar dia suka buat macam ni. 4x cube equals to 16x. So 4x squared equals to 4x. Ini sama dengan 16. Betul kan? Ada yang suka macam ni. So dapatlah 16 bagi 4. Dapatlah x kuasa 2 4. Lepas tu plus minus. Siapa yang buat ni salah. Okay. So ingat, kita tak boleh cancel x dengan x, tak boleh. Kalau nombor boleh. So ini tak boleh. Kalau kita cancel macam ni tadi, kita akan hanya dapat 2 jawapan. Sepatutnya x kuasa 3 mesti ada 3 jawapan. Okay. So jangan buat cara tu. Kita mesti factorize supaya jawapan dia mesti ada 3. Okay. Disebabkan soalan critical point, okay, maka kita dah dapat nilai ni ganti pada ni. Pada persamaan yang asal. Bukan ganti kat sini. Ganti dia pada persamaan yang asal. Tu yang dapat nilai 13 tu. Ganti kosong dapat 1. Ganti 2 pula. Okey, dapat nilai 15. Okey. Yang kedua ni kita tak payah buat. Sebab semua nombor ni f prime tu exist. Okey. So dia tak ada syarat tambahan untuk x yang kedua, tak ada. Okey, boleh? Ni sebab ni soalan dia polynomial. Kalau polynomial, kita hanya buat syarat yang pertama je. Syarat yang kedua tu sebab i prime x ni exist. Kita nak does not exist masa bila? Dia tak berlaku sebab ni polynomial. Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok soalan D. Kita tengok soalan D. Okey, kita tengok soalan D ni. Okey, soalan D ni bila kita nak differentiate kan? Kalau kita nak differentiate soalan D ni, kita mesti guna sama ada product rule ataupun kita mesti guna, tak ada cara lain, mesti guna product rule. Mesti guna product rule sebab antara yang pertama dan yang kedua ni dipisahkan dengan darab. Okey, so kita akan buat product rule, ulang balik yang kita belajar sebelum ni. Okey, differentiate x dapat 1, differentiate all in bracket ni kita akan buat 3 step. Turunkan kuasa yang baru berkurang 1, kemudian differentiate in bracket, kemudian cross multiply. So yang pertama kita akan dapat yang ni, itu yang pertama. Yang kedua saya akan ambil x darab yang ni. So ini kita dapat dengan cara product rule. Okey, dah salin dah? Dah ya? Dah. Okey, saya padam ni. Okey, ni kalau kita nak pemudahkan lah. Okey, disebabkan soalan dia find the critical point, maka yang pertama kita gunakan syarat first derivative equal to 0. Kalau kita guna syarat ni, okay, maknanya bila ni sama dengan kosong, okay, bila ni sama dengan kosong, maka di bawah ni hilang lah kan, sebab dia bawa ke kanan. Maka saya akan ambil 3x tambah 2 sama dengan kosong. Ni ibarat dia macam ni lah. Saya akan ambil 3x tambah 2 per x plus 1 equals to 0. Okay.
Ni maksud dia di bawah tu dah hilang tu. So dapat 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka x tu dapat negatif 2/3. Okay, negatif 2/3. Okey. Okay. Okey, kemudian sebab kalau ikutkan kaedah asalnya, critical point ni dia mesti buat 2. Yang pertama f prime x equal to 0. Okey, ni syarat yang pertama. Syarat yang pertama ni juga ada istilah lain dia. Dia boleh dipanggil sebagai tertiary point. Ni, syarat ni. Cuma critical point ni dia lagi luas. Tertiary pun dia ada, tambahannya ni pun dia ada. Ni kalau ada 2 ni dipanggil critical point. Kalau satu je, ini istilah dia adalah tertiary point. Ni. Yang satu lagi f prime x does not exist masa bila. Okey. Macam ni lah. Kan bila kita differentiate, ada bentuk pecahan. Bila ada bentuk pecahan, maka syarat yang kedua ni kena buat. Sebab dia ada ni, dia ada bentuk pecahan kan. Syarat kedua kena buat. Kalau yang tadi tak payah, sebab yang tadi polinomial. Bila kita differentiate, dia tak akan dapat bentuk pecahan. Jadi kita buat sebelah kiri je. Okay, sebelah kiri je. Yang sebelah kanan ni tak ada. Yang contoh sebelum tadi. Sekarang kita kena buat yang kedua. Okay, bagaimana kita nak buat yang kedua? Okay, kita akan buat f prime is undefined when, biasanya kalau kita nak tentukan undefined, kita rujuk kepada yang di bawah ni, denominator ni. Rujuk kepada denominator ni je. Terus dapat dia tak tunjukkan cara ni. Patutnya kita akan ambil 2 square root of x plus 1 equals to 0. Sepatutnya kita buat yang ni. Ni dua ni akan hilang, square root pun akan hilang, maka dapatlah x sama dengan negatif 1. Okey. Ni sebenarnya kita buat yang pertama f prime x equal to 0. So kita dah dapat negatif 2/3. Satu lagi syarat, f prime x does not exist. Okey, yang ni kita dapat dengan cara f prime x masa bila undefined. Maknanya biasanya kalau nak tahu undefined ni, kita rujuk kepada denominator je. Ini kita rujuk kepada denominator je. Rujuk pada bawah ni je. Untuk dapatkan ni, f prime x does not exist ni masa bila? Kita rujuk kepada f prime x undefined. Bukan maksud dia kita rujuk kepada fungsi asal ni. Ni, ketika f prime ni. Bila kita dah kira f prime ni, undefined tu masa bila? Rujuk kepada denominator. So, kita pemudahkan, dapatlah nilai x sama dengan negatif 1. Maksud dia, kita punya critical point ni ada 2 nombor. Ada 2 nombor. Yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Tapi kita tak gunakan syarat yang sama. Syarat yang pertama saya dapat 1 nombor. Bila saya buat syarat yang kedua, dapat lagi 1 nombor. Okey, maka dua nilai ni kemungkinan akan berlakunya maksimum minimum. Okey, boleh? Jadi ingat tadi kita buat contoh A dan B tadi, itu adalah polinomial. Bila polinomial, walaupun critical point ni mesti buat 2, tetapi kita hanya boleh buat 1 je. Sebab sebelah kanan ni tak berlaku. Sebab dia tak ada bentuk fraction. Okey, ni contoh, kita akan dapat 2 nilai. Kemudian sama juga soalan nak critical point, maka dah dapat 2 nilai ni, kita rujuk kepada fungsi yang asal. Fungsi yang asal. Okey, kemudian kamu gantilah. Bila x sama dengan negatif 2/3, berapa nilai y? Okey. Nilai y ataupun kita boleh guna nilai fx. Kemudian bila x sama dengan negatif 1, berapa nilai fx? Sebab soalan nak critical point, mesti kena buat yang ni. Okey, jadi kalau saya tunjukkan jawapan dia. Okey. So macam tu lah. Negatif 2/3 tu dia sama dengan negatif 0.67. Kalau nak buat pecahan pun boleh. Okay. So dapat 2 nilai. Okay. Jadi critical point dia mesti menggunakan 2 syarat. 2 syarat. Kalau tertiary point dia gunakan 1 je. Apa beza critical point? Kalau tertiary point, ini saya ulang balik. Kalau tertiary point, bentuk maksimum minimum tu dia bentuk curve.
Maksimum minimum bentuk curve. Kalau critical point, dia sama ada bentuk minimum dia macam ni ataupun dia bentuk macam ni. Kalau stationary point, dia mesti bentuk maksimum minimum, bentuk curve. Bentuk curve. Kalau critical point, sama ada bentuk curve ataupun bentuk yang tajam ni. Ini kalau minimum lah. Kalau maksimum, sama ada yang biasa ni, bentuk curve ataupun bentuk macam ni. So beza stationary point dia bentuk ni. Masa belajar di sekolah, kita gunakan yang ni je. Dulu kita masa belajar di sekolah. Stationary point nama dia. Okay, sebab maksimum minimum tu dia bentuk curve. So itu yang kita hanya belajar. Kita nak dapatkan stationary point, gunakan syarat yang pertama je. Dapatlah satu nilai, kita tak perlu tengok yang ni. Sebab soalan dia, find the stationary point. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh faham. Bagus. Okey, habis. Kemudian yang berikutnya, okey, kita tengok beberapa istilah lagi ni. Ini tak payahlah. Okey, kita tengok ada istilah relative ekstrema. Ini pun sama juga ni. Ekstrema dia sama keturunan maksimum minimum lah tu. Okey, ekstrema. Sama. Okey, kemudian macam itulah maksimum Ni maksimum, minimum. Okey. Kalau kita belajar masa di sekolah, kita dah belajar gradient kan? Ingat masa kita belajar gradient yang kita sibuk belajar y sama dengan mx tambah c kan? Maka gradient tu m lah kan? Kemudian nanti adalah nilai negatif, ada nilai positif. Keturunan negatif positif. Masa kita belajar di sekolah, nak tahu bentuk macam mana garis keturunan dia positif, kita boleh hafal dengan cara bentuk V ni lah. Bentuk V. Gradient yang bentuk V ni, kalau sebelah kanan bentuk dia, ini gradient kita bernilai positif. Ini kalau garis kita bentuk macam tu, itu adalah nilai gradient negatif. Jadi kalau kita nak senang, kita hafal lah bentuk V tu. Katakan saya ada garis macam ni. Katakan saya nak buat ke sini. Sini kan, garis ni. Ni kalau saya buat garis tangent ni, kan bentuk ni kan. Bentuk ni dia sama dengan bentuk ni. Maka yang ini dia panggil gradient kita negatif. Yang ni adalah gradient kita positif. Betul tak? Ni keturunan dia ni. Okay? Nanti kita akan gunakan kaedah ni. Bila ada, kalau kita nak guna ini sebenarnya dia punya, ini refer kepada function. Kalau kita nak senang, kita refer pada gradient. Kalau gradient tu bertukar daripada negatif ke positif, maka akan dapat maksimum. Bukan maksimum, minimum. Minimum. Okey. Nanti kita akan tengok contoh yang detailnya. Okey. Itulah relatif. Maksudnya relatif ni maksudnya kita ada maksimum tapi ada banyak. Itu dia panggil relatif. Relative maksimum. Kemudian sama juga minimum ni ada banyak. Itu dia panggil relative minimum. Ini istilah dia. Nampak? Yang bucu tajam ni pun kita panggil minimum juga. Minimum. Okey, itu maksimum. Okey. Tu macam-macam lah tu. Tu dalam nota dia kan. Nanti kita akan tengok lah. Okey. Kita tengok contoh muka surat. Muka surat apa? Mana contoh? Contoh 1, contoh 2. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Ni kamu baca faham ni. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Find the relative extrema. Relative extrema ni maksud dia bincang maksimum minimum lah. Yang relative ni maksud dia kalau maksimum dia ada banyak maksimum. Itu relative tu. Ataupun mungkin minimum, relative minimum.
Sudah kita ada banyak minimum. Find the relative extrema of f using the first and second derivative test. Jadi sekarang ni kita nak tentukan maksimum, jadi dua cara. Sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Jadi yang pertama ni kita akan gunakan cara first derivative test. Okey, katakan first derivative test. Okey, jadi kalau kita tengok kalau kita tengok kita punya function kita tu bentuk polinomial, maka kita guna satu syarat je. Maka kita akan gunakan first derivative samakan dengan kosong. Okay? Jadi step yang pertama kita kena ramalkan di mananya berlakunya maksimum minimum. Okay? Sepatutnya kita kena buat critical point lah. Nak tahu maksimum minimum kita kena buat critical point, iaitu first derivative samakan dengan kosong berapa nilai x. Kemudian kita tengok pula satu lagi syarat, does not exist ni masa bila, yang kita rujuk kepada undefined tu kan. Jadi tengok soalan, kalau soalan tu bentuk polinomial, maka kita buatlah yang pertama saja untuk tentukan maksimum minimum. Yang kedua tak berlaku sebab semua nilai x ni wujud. Semua nilai x ada nilai y. Okey. Okay, jadi kita akan differentiate. Tujuan dia kita nak cari nilai x. Maknanya sekarang ni yang ni menggunakan yang pertama ni. Menggunakan syarat yang pertama ni. Okey. So dapatlah nilai x, 2 nilai x. Okey. Kalau kita nak gunakan first derivative test, sekarang ni untuk yang pertama ni saya gunakan first derivative test. Okey, kalau gunakan first derivative test, maksud dia kita menggunakan hanya simbol f prime. Kita gunakan ni je. Okey, kita akan buat table. Okey, macam tu lah. Yes. Ni yang lebih tepat lah. Paling kurang pun kamu boleh buat macam ni. Ni sama ada nak gunakan table macam ni, yang complete ni, ataupun paling kurang kamu boleh buat macam number line lah, buat number line. Kemudian sempadan dia ikut nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar. Kan? Tu buat palang je lah. Yes. Okey, kemudian yang pertama ni, okey, sekarang ni kita punya nilai. Okey, yang pertama x, yang kedua i prime x. Okey, sekarang ni yang x ni, yang first row ni, yang atas ni, kita pilih satu nombor yang kurang daripada negatif 1. Mungkin kita boleh pilih negatif 2. Ambil nombor yang mudah je. Mana pilih satu nombor di antara negatif 1 dan 1. Ini paling mudah kosong lah. Pilih satu nombor yang lebih daripada 1. Mungkin 2, mungkin boleh ambil 3, boleh ambil 10. Okey, tak kisah. Yang penting pilih satu nombor berada dalam kawasan ni. Okey. Kemudian kita ambil nombor ni, ganti dalam first derivative. Sekarang kita punya first derivative kita yang ni. Okey, yang ni. Okey, kita ganti. Negatif 2, ganti kat sini. Kita akan dapat 3 darab 4, 12. 12 tolak 3 kan positif kan? Kita nak nilai tu positif ke negatif? Tu je. Nilai dia positif. Kita nak tengok tu je. Bukan nak tengok nombor tu. Kemudian ambil lagi nilai kosong, cuba ganti. Positif ke negatif? Kosong tolak 3. Kan negatif kan? Tu negatif. Kemudian ganti pula dengan 2. Dapat nilai positif. Kan? Positif. Jadi ingat, dalam table ni kalau kita gunakan first derivative test, nama je first derivative. Maksud dia, kita dalam table tu mesti ada simbol first derivative. Ni, first derivative. Jangan kamu ambil x, lepas tu letak sini fx. Salah lah. Fx tu maksud dia fungsi yang asal. Kita punya kaedah nama dia first derivative test, mesti merujuk kepada derivative. So jangan lupa ni, f prime. Okey. Kemudian kita tahu gradient ni sebenarnya gradient kalau ikutkan straight line, gradient tu simbol dia m.
Tapi kalau general, dia sebenarnya dia sama dengan dy dx. Ataupun dia sama dengan f prime. Sama. Gradient tu maksud dia dy dx ataupun I prime. Okay, jadi sekarang ni kalau kita ikut kat sini, tadi saya dah bincang dah yang bentuk graf V tadi. Kalau bentuk graf V, ni gradient positif, ni gradient negatif. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kalau positif maksud dia gradient kita adalah yang ni. Betul tak? Ni. Kalau negatif, gradient kita mesti macam ni. Kalau terlupa tengok balik. Ni. Kalau garis yang macam ni maksud dia negatif. Kemudian kalau gradient kita positif, okey macam ni. Kita buat macam tu je. Daripada situ nanti kita nampak rupanya pada nanti satu ni dia bentuk apa tak? Bila saya sambung, dia macam bentuk maksimum tu tak? Maksimum. Nampak? Maksimum. Ni bentuk maksimum. Kalau yang ni pula, ni nampak? Ni bentuk minimum. Maksud dia, maksimum pada nanti satu. Minimum pada satu. Okay, soalan tadi nak apa? Find the relative extrema. Okay, maknanya, kita dapatlah maksimum X sama dengan nanti satu, minimum X sama dengan satu. Okey, ni dah salin belum? Dah. Okey, faham tak? Faham? Jadi sama ada nak gunakan detail table macam ni, ada dia punya interval, ataupun at least kamu buat je table macam saya ni. Ni cepat sikit lah. Okey. So yang terakhir tu kita akan buat bentuk dia. So kena tahulah bentuk gradient positif macam mana. Cuma lakaran je, lakaran. Bila ada benda ni baru kita tahu. Oh, rupanya ni maksimum. Ni rupanya minimum. Okey? Okey, jadi kita padam ni. Yes, macam tu lah. Yes. Okey, jadi tadi kita dah tahu dah. Nilai X tadi maksimum nanti satu. Jadi bila soalan kata find the relative extrema, ini merujuk kepada nilai Y. Nilai Y dia. Yes. Nak tahu berapa nilai 4 ni, ini kita gunakan fungsi yang asal. Jangan salah ganti. Ingat bila step yang terakhir, bila dah tahu nilai X, nak tahu nilai Y, dia mesti merujuk kepada nilai fungsi fx yang asal. Kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Merujuk kepada yang ni, kamu gantikan nilai negatif 1. So dapat 4. Okey, maksimum ni sebab tadi daripada table kita tahu maksimum. Kemudian untuk nilai 1 pun sama juga. F1. Maksudnya kita jangan ganti dalam first derivative. Kita mesti ganti dalam fungsi yang asal. Fungsi yang asal. Itu yang kita dapat kosong. Istilah dia adalah relative minimum. Jadi kalau kita jumpa soalan find the relative extrema. Extrema ni merujuk kepada maksimum ke minimum. Ni extrema ni merujuk kepada maksimum atau minimum. Okey. Find the relative extrema maksudnya nilai Y itu berapa. Okey. Ini kalau kita guna table macam itulah kalau nak guna table. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, ini apa benda ni? Okey, jadi sekarang ni kita tengok pula bagaimana cara kalau saya nak tahu relative maximum minimum ataupun istilah tadi kita nak relative extrema, namakan istilah tadi kan? Relative extrema. Extrema. Itu maksudnya maximum minimum. Using second derivative test. Tadi kita buat first derivative test. Sekarang second derivative test. Okey. Kalau yang ni kita rujuk kepada second derivative. Second derivative. Okey, kalau untuk second derivative test kita merujuk kepada second derivative lah. Okey, kita rujuk kepada second derivative. Kalau kita dah kira kemudian ganti nilai X yang kita dapat tadi, kalau dia lebih besar. Lebih besar maksud dia minimum. Kalau lebih kecil maksimum. Okey. Tapi X ni kamu gantilah nilai yang kita dapat tadi, katakan C lah.
Okey. Kita ganti. Adakah nilai dia positif? Kalau positif, janganlah ikut bila positif lebih besar daripada kosong, maksimum. Bila second derivative ni, dia akan baca terbalik. Dia baca terbalik. Kita nampak macam maksimum. Dia besar daripada kosong ni macam maksimum. Tapi bila second derivative, dia baca terbalik. Minimum. Ini sepatutnya kita nampak macam minimum. Tapi bila second derivative, maksud dia adalah maksimum. Jadi second derivative term ni mudah. Kita tak payah buat table. Kita hanya differentiate je. Okay? Kita hanya differentiate je. Okey, yang pertama kita dapatkan dulu nilai X. Ini step yang pertama memang kena ada lah. Sebab kalau kita nak bincang maksimum minimum, maksimum atau minimum, kita mesti buat critical point. Nak dapatkan critical point, ingat kita ada dua cara. F prime X equal to 0 ataupun F prime X does not exist. Okey, ini biasanya sebelah kanan. Ingat sebelah kanan, kalau function tu kalau kita dah differentiate dapat bentuk fraction. So yang kedua ni kena ada lah. Kalau setakat polinomial differentiate dapat polinomial juga, maka kita hanya buat sebelah kiri. Okey. Tadi maksimum minimum step yang pertama kena settlekan ni. Tak kisahlah nak guna first derivative test ke ataupun second derivative test. Yang pertama step dia sama je. Okey, kita akan buat sama kosong sama je tadi. Dapat dua nilai X sama je tadi lah. Cuma kita nak tentukan mana satu maksimum, mana satu minimum. Jadi untuk yang sekarang ni saya nak guna second derivative test. Okey, saya nak guna kaedah ni. Okey, jadi saya perlu dapatkan second derivative. Maksudnya kita akan differentiate lagi. Daripada sinilah senang. 6x. Okey, settle. Okey, jadi sekarang ni when x equals to negative 1, kita ganti dalam second derivative. Ni kan. Dia ganti x dengan negatif 1, dapatlah negatif 6. Negatif 6 kurang daripada kosong. Kalau kurang daripada kosong tadi, apa kesimpulan dia? Maksimum ke minimum? Maksimum. Ya, yeah. Maksimum kan? Kenapa hilang? Saya tak buat apa. Okey, sekali. Okey, sekali. Okey. Tadi kita dah buat f prime double prime x equals to 6x. Bila x sama dengan negatif 1, maka f double prime negative 1 equals to negative 6. Kita bukan nak tengok nombor dia, tanda dia lebih kecil ke lebih besar. Kemudian x equals to 1, f double prime 1 equals to positive. Maka yang pertama tadi adalah maksimum, yang kedua minimum. Kita bandingkan dengan jawapan tadi, sama tak? Yang first derivative test tadi, sama tak? Hello? Sama. Sama kan? Jadi nanti dalam exam kalau tak bagi tahu kaedah apa, kita pilihlah mana rasa mudah. Kalau suka table, buat table. Kalau tak suka table, nak kira terus, kita mesti differentiate kali yang kedua. Okey, jadi jawapan dia sama. Ini kalau kita nak ikut soalan macam itulah. Okey, ni saya habiskan. So yang pertama sama relative maximum, kemudian yang kedua adalah relative minimum. Okey, jadi sebenarnya second derivative ni dia lebih mudah sikit. Kita yang penting kita kena differentiate kali yang kedua. Tapi kalau dapat function yang rumit, bila nak differentiate kali kedua kan payah kan. Jadi lebih mudah gunakan first derivative test. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, boleh. Okey, bagus. Kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni sama ada saya nak guna first derivative atau second derivative. Step yang pertama memang sama je. Kita akan differentiate, samakan dengan kosong. Itu step yang pertama. Maksudnya 4x cube minus 16x equals to 0. So ingat, jangan pergi bawa 16 ni pergi ke sebelah sana. Ni macam soalan tadi ni. Lain. Okey. Kemudian kita factorize. Jangan lupa factorize 4x.
So dapatlah x squared minus 4. Okey, maka dapatlah nilai kosong. Kemudian ada plus minus. So boleh ambil negatif 2 and 2. Maknanya kita akan ada 3 nilai yang kita akan uji. Okey, jadi step yang pertama sama. Sama. Okey, katakan step yang kedua ni saya nak gunakan first derivative test. First derivative. So, macam boleh dapat x sama kosong, x sama dengan negatif 2 dengan x sama dengan 2? Ini setiap kurungan dia macam ada kurungan lah ni. Ni kurungan. Jadi kan, bila macam ni maksudnya setiap kurungan ni sama dengan kosong. Ni kalau sama dengan kosong, dapatlah kosong, kan? Kemudian yang ni sebenarnya akan ada dua kurungan lah kan? Ataupun kalau tak nak, boleh kalkulator je. Ni sama dengan kosong, dapatlah dua nilai. Boleh? Alright. Okey, ni derivatif. Masalah hijau ni. First derivative. First derivative test, nama dia. Test. First derivative test. Okey, kalau first derivative test, ingat kita mesti guna table. Okey, kalau nak guna table, kita akan buat macam ni lah. At least buat table macam ni je. Susunkan nilai yang paling rendah negatif 2. Kemudian kita ada kosong. Kemudian kita ada 2. Buat macam tu je. Kemudian yang first row ni nilai x. Second row ni kita ambil f prime. Bila kita gunakan first derivative test, mesti ada f prime. Okey, kemudian kita ambil lah sebarang nombor. Yang penting berada dalam kawasan kurang daripada negatif 2. Ambil lah yang mudah-mudah. Negatif 3 boleh, negatif 4 boleh, negatif 10 boleh. Yang ini kita boleh ambil negatif 1. Yang penting mesti berada dalam kawasan. Dah, macam tu. Kemudian ini saya tulis first derivative function tadi adalah 4x cube minus 16x. Saya tulis ni sebab saya nak ganti nanti dalam first derivative. Okey, so kamu gantilah. Ganti kat sini. Ni kalau ganti ni positif ke negatif? Negatif. Biasanya dia besar asli biasanya. Tekan calculation, masukkan negatif 1. Yes, ini positif betul. Tekan balik calculation, masukkan 1 pula. Yeah, negatif. Yang terakhir berapa? Positif. So ingat bila banyak sangat nilai, saya galakkan bila guna calculator, kamu guna alpha tu. Sebab kita akan guna banyak kali. Okey? Kalau nombor yang mudah senanglah. Tapi kalau macam ni, tekan guna alpha. Okey, kemudian ingat bila yang ni first derivative dia menceritakan gradient. Kalau negatif, gradient dia mesti macam ini. So ingat balik yang saya buat V tadi. Kalau V sebelah kiri untuk gradient negatif. Kalau V sebelah kanan adalah positif. Macam tu lah. Kan? Ya. Positif, betul. Kemudian kita nampak lah rupanya ni kalau saya sambung, ini macam minimum, betul? Sambung je. Yang ni maksimum. Yang ni minimum, nampak? Terus kita tak payah hafal. Kita sambung je kita nampak, rupanya ni kalau macam rendah je ni minimum ni. Ini macam berada di puncak ni maksimum. Ini macam berada di bawah minimum. Macam itulah. Okey, jadi kita akan bila maksudnya kita ingatlah negatif 2 tu untuk minimum, kosong tu untuk maksimum, yang 2 tu adalah minimum. Okey, jadi kita gantilah. Disebabkan soalan kata find apa tadi? Find the relative extrema. Maksudnya nak cari nilai y itu berapa. Jadi bila kita nak sambung ni, kita tulis balik fx sama dengan, okey, yang ni pun mesti guna alpha kalau guna calculator. Sebab banyak sangat nilai yang kita nak akan gantikan ni. Okey, maka kita ambil f negatif 2. Okey, tak payah tunjukkan perkiraan detail ni. Kita nak tahu nilai dia berapa je. Okey, ini dapat berapa ni? 4 alpha x kuasa berapa tu? Kuasa 3? Kuasa 4? Kuasa 4. Okey, kuasa 4. Okey, berapa jawapan dia? Type je. Kuasa 4
tolak 8 alpha X kuasa berapa? 2. Kemudian tambah 1. Negatif 15. Negatif. 15. Okey, kita ganti negatif 2. Ya, betul. Negatif 15. So, bagi tahulah ni. Ini untuk relatif apa tadi? Negatif 2. Minimum. Macam tu lah. Kemudian ganti pula bila F kosong. Bila F kosong, kalau kosong selamba je lah. 1. Ini relatif apa tadi? Maksimum. Kemudian yang terakhir apa macam mana? Negatif 15 ya? Betul? Betul. Negatif 15. Negatif 15 ini dipanggil relatif minimum. Okey. Yang minimum maksimum ni dia bukan kita lihat nilai Y tu. Kita bukan lihat nilai Y tu. Kalau negatif minimum, kalau positif maksimum, bukan kita lihat yang tu. Kita lihat daripada kita punya table tadi. Daripada table tadi. Jadi jangan kamu hafal pula, oh kalau negatif mesti minimum. Kalau positif mesti maksimum. Tak semestinya. Okey. Ini kita buat kesimpulan ni sebab table ni tadi. Table ni. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Yang kedua ni saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak gunakan second derivative test. Sama juga step yang pertama, kita akan differentiate. Kita akan differentiate dapat 4x³ minus 16x. Kemudian kita akan gunakan syarat sama dengan kosong. Maka kita akan kira lah macam tadi. Ini saya ringkaskan, kita dapat nilai kosong, negatif 2 dan 2, betul? Sama yang tadi, sama. Kemudian second step ni saya nak gunakan second derivative test. Okay. Second derivative test. Untuk second derivative test kita perlu ada second derivative function. Maksudnya daripada sini differentiate lagi akan dapat 12x kuasa 2 tolak 16. Okey, berhenti di sini. Kemudian terus kita ambil nilai yang pertama, nilai kosong. Ni kalau kita ganti dalam second derivative. Positif ke negatif ni? Ni kosong negatif lah. So less than 0. Jadi apa kesimpulan ni? Maksimum ke minimum ni? Maksimum. Ya, betul, maksimum. Kemudian bila kita ganti x sama dengan negatif 2, F double prime ni apa jadi? Okey, ini minimum. Kemudian gantikan pula bila x sama dengan 2, F double prime 2 sama dengan Positif 32. positif juga. Ya. Okey, ini max, ini apa? Minimum. Sama tak dengan jawapan tadi? Tak sama? Baik. Sama. Ya. Oh, ya betul. Sama. Sama kan? Macam mana? Koi betul. Yang mana? Tadi yang first derivative tadi bila x sama kosong dia maksimum ke minimum? X sama kosong. Maksimum sama yang tadi kan? Sama saya. Kemudian bila x sama dengan negatif 2. Maksimum ke dia ikut nilai, bukan ikut aturan ni. Sama kan? Kalau tak sama tu salah kira tu. Kemudian jawapan akhir tu kamu ulang balik yang tadi yang saya tulis tadi. Okey? Jadi nanti kamu tulislah f kosong sama dengan berapa tadi, kamu ulang balik. Itu adalah untuk relative. Ulang balik yang tadi. Sir, yang ni second derivative kan? Ini second derivative test. Ni. Baik. Okey. Bila second derivative test tak perlu buat table. Kita hanya tengok nilai second derivative ni lebih besar ke lebih kecil. Tu je. Kalau lebih kecil maksimum. Kalau lebih besar minimum. Okey. Jadi jawapan akhir nanti kamu habiskanlah. Kamu ulang balik yang saya buat tadi. So bagi tahu ni maksimum ke apa kan? Okey. Okey. So ikut jawapan akhir tadi. Ni sebab saya dah tak sempat ni. Ikut jawapan yang akhir ni.